dan sesuai dengan keadaan semasa kita. Ya, dengan ujian-ujian yang begitu besar, bukan untuk kita sahaja tetapi seluruh manusia di dunia ini, ya, saya cuba untuk bincangkan tentang yang disebut di dalam bahasa Arabnya wabaun. Jadi orang Melayu pun sebut juga wabak. Ya, hal yang sama, dan kita melihat dari sudut bagaimana ia menjadi musibah dan bagaimana ia menjadi rahmat kepada kita. Ya, kepada siapa wabak ini menjadi musibah dan kepada siapa wabak ini menjadi rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Kak Wah. Macam biasalah, pengerusi masjid, pengerusi dewan, pengerusi jawatankuasa muslimat, pengerusi ceramah, pengerusi kuliah duha. Habis borong kat dia. Perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar, sihat semuanya? Alhamdulillah, ya, dah bersyukur hari ini. Bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan nikmat kesihatan, nikmat masa lapang dan nikmat iman. Ya, yang mana insya-Allah sehingga hari ini walau banyak dugaan yang mendatang, pelbagai musibah yang menimpa, tetapi kita masih lagi boleh meneruskan urusan ataupun komitmen kita sebagaimana sebelum ini insya-Allah. Dan sesuai dengan keadaan semasa kita. Ya, dengan ujian-ujian yang begitu besar, bukan untuk kita sahaja tetapi seluruh manusia di dunia ini, ya, saya cuba untuk bincangkan tentang yang disebut di dalam bahasa Arabnya wabaun. Jadi orang Melayu pun sebut juga wabak. Ya, hal yang sama, dan kita melihat dari sudut bagaimana ia menjadi musibah dan bagaimana ia menjadi rahmat kepada kita. Ya, kepada siapa wabak ini menjadi musibah dan kepada siapa wabak ini menjadi rahmat. Ya, kalau sebutkan ujian selalunya kita nak kata alah musibah lah tu. Ya, daripada yang sihat meninggalkan ahli keluarga, daripada yang boleh berjumpa bermesra khabarnya sudah pergi tanpa berita. Ya, tetapi kepada orang-orang yang beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita merasakan bahawa musibah itu sebagai rahmat. Kerana dengan musibah kita bersabar, dengan musibah bila kita bersabar maka kita diberi pengampunan, dan kerana pengampunan itu mungkin kita pulang menghadapnya nanti dalam keadaan suci. Ya, tanpa musibah maka kita tidak belajar bersabar. Tanpa sabar kita tidak mendapat pengampunan, dan tanpa pengampunan pulanglah kita dalam keadaan berdosa. Jadi rahmat kepada kita bila menghadapi musibah ini ialah diampunkan dosa bila bersabar. Jadi kita tetapkan itu. Ya, jangan duk sebut susahnya nak datang kuliah. Jangan sebut susahnya tak dapat berjemaah 5 waktu fardu di masjid. Ya, jangan sebut susah. Ya, tapi kalau di sini tak ada yang sebut. Ini contoh. Ya, jadi di dalam Al-Quran, ya, ujian ataupun musibah yang besar ini Allah sebutkan banyak dalam surah Al-A'raf. Ya, disebabkan oleh terang-terangan dalam surah Al-A'raf itu Allah cerita tentang kemungkaran manusia yang akhirnya Allah ajar melalui musibah. Ya, kalau buka surah Al-A'raf kita lihat banyak kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi kita tahu macam mana sombongnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ya, dan Nabi Musa bukan ada kekuatan fizikal, melainkan yang luar biasa dengan pertolongan Allah. Kalau sebagai manusia biasa Nabi Musa tidak dapat menandingi
Fir'aun dengan duit, dengan kuasa, dengan pengikut, tetapi kerana kuasa Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Musa menjadi luar biasa. Dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa akhirnya menundukkan kebanyakan manusia pada masa itu untuk bersama dengan Nabi Musa dan berpaling daripada Fir'aun. Ya, tetapi kalau kita lihat sejarah itu yang disebut dalam ayat yang ke-130, Allah sebut walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yazakkarun. Dengan sesungguhnya kami telah menimpakan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dengan musim kemarau dan kekurangan hasil tanaman. Ya, dan itulah supaya mereka insaf dan mengambil pengajaran. Sombong sangat. Ya, tetapi kerana kasih sayang Allah, Allah tak uji banyak-banyak pun. Allah uji bagi kemarau sikit. Lepas itu apa jadi dengan kemarau? Tanaman-tanaman tak berbuah. Bila tak berbuah, susah nak ada sumber makanan. Itu ujian. Kalau orang yang berfikir, dia rasa ini kerana perbuatan manusia juga yang menjadikan kemaraunya. Macam kita lah, kita fikir kalau banjir, adakah ini kerana perbuatan manusia juga? Ya, jadi kalau wabak, perbuatan manusia yang bagaimana? Dan khusus kepada COVID-19 ini, perbuatan manusia yang mana menyebabkan COVID-19? Ada siapa boleh bagi jawapan? Dia SOP COVID boleh menjawab kan? Boleh jawab. Kena jawab soalan. Ya? Kak Wah boleh jawab ya? SOP COVID, perbuatan yang bagaimana timbulnya wabak COVID-19 ini? Tak jaga kebersihan. Yang tu yang saya nak dengar. Ya, banyak melakukan kemungkaran. Jadi itulah Allah beri warning sikit-sikit. Tetapi apa jadi kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut dia? Adakah mereka ingin beriman kepada Allah dan Nabi Musa? Adakah pengikut-pengikutnya sedar ini bukan semata-mata kita tidak, contohnya COVID, kita tidak menjaga kebersihan, tetapi mungkin kita tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang Fir'aun dan pengikutnya kata, kalaulah di Mesir itu banyak kesenangan, itu adalah kerana usaha mereka. Tetapi sekiranya di Mesir itu banyak musibah dan ujian, itu kerana Musa dan pengikutnya. Sombong, tak mengaku lagi. Ya, jadi itulah dia kata, walau apapun mukjizat yang engkau bawa kepada kami wahai Musa, kata Fir'aun, apapun mukjizat yang kamu bawa dan tunjuk kepada kami untuk menunjukkan sihirmu, kami tidak sekali-kali akan beriman kepada engkau wahai Musa. Sombong lagi. Ya, sombong lagi. Jadi seterusnya ayat 133, apa pula yang berlaku? Sombong dua kali dah ni. Ya, fa arsalna alaihimut tufana, maka kami pun menghantar taufan. Tak cukup dengan kemarau dan tak ada buah, kami menghantar taufan wal jaroda dan belalang. Orang sini makan belalang goreng. Siapa pernah makan belalang goreng? Ada. Saya nak sebut nama pun saya tak tahu ni. Cik Mansur pernah makan, sedap tak? Dia rasa macam apa agak-agak dekat-dekat? Ya, udang goreng, tapi udang kecil goreng garing. Betul? Dia tidaklah kata 3 ekor kita goreng. Biasanya sekilo. Ya, saya pernah tengok orang tangkap seguni.
Dah dapat seguni tu barulah dia jual sekilo, tapi tak reti nak makan. Tapi bila kata macam udang, kita makan udang je lah. Apa nak makan belalang. Jadi ni belalang ni dihantarkan belalang, wal jarada itu belalang, wal qummala, qummal, kutu. Hantar kutu pula. Tak cukup dengan kutu, wad dafadi'a. Apa tu? Katak pula hantar. Ya Allah, gelinya. Masa ingat lagi darjah berapa dulu saya nak pergi sekolah pakai kasut, ada katak. Tak pergi sekolah hari tu pasal nak kasut lain. Tak nak dah kasut tu, habis dah, tamat dah riwayat dia, kena beli kasut lain, jadi tak dan. Kasut ada satu cukup masa tu. Ya, jadi kena pontenglah sekolah sanggup sebab katak seko. Ini bukan cerita seko ni. Ini cerita juta-juta. Dihantarkan dhafadi' tadi kata wajama ayatim mufassilatin dan dam. Apa tu? Darah. Ya, dihantarkan pula darah sebagai tanda-tanda. Ayat tu tanda dan bukti yang jelas dan nyata, fastakbaru wa kana qauman mujrimin. Maka mereka tetap berlaku sombong, takbur, menjadi kaum yang menderhaka. Tidak cukup dengan taufan, dengan belalang, dengan kutu, dengan katak, dengan darah, mereka tetap menderhaka. Ya, kenapa Allah hantar taufan? Sebab derhaka. Kenapa hantar belalang yang banyak? Sebab derhaka. Kenapa kutu? Sebab derhaka. Kenapa katak? Sebab derhaka. Kenapa seluruh Mesir, sungai Nil itu menjadi darah? Kerana derhaka, tetapi tetap juga tidak mau kembali. Kenapa orang sombong? Tak ada orang yang lagi sombong daripada Fir'aun. Ya, jadi apa sebenarnya yang Allah nak? Ini bukan wabak penyakit ni, tetapi musibah. Dia datang dalam pelbagai bentuk yang berbeza sesuai dengan zamannya mungkin. Jadi hari ini COVID-19 ini boleh menjadi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang rasa sebagai musibah, ada orang rasa sebagai rahmat dan kebaikan. Jadi di Mesir ini, puan-puan tuan-tuan sekalian, semasa datang tufan tu, masa datang taufan itu, ya, seluruh Mesir tenggelam. Seluruh Mesir tenggelam. Kemudian masa dihantarkan belalang, habis rosak tanaman gandum, terputus segala sumber pemakanan dan pendapatan. Bukan makanan, tak ada, kerja pun tak ada. Sebab apa? Habis rosak semua, tak boleh nak buat kerja apa. Belalang je. Kemudian hantarlah pula kutu. Habis rosak seluruh tanaman di Mesir. Rosak habis. Kemudian katak tak pergi ke pokok, dia mari masuk dalam rumah kita. Macam mana ya? Ya Allah. Nak COVID ke nak katak? Dua-dua tak mau. Dua-dua tak nak. Ya. Kemudian dengan darah, Mesir menjadi sungai darah yang tidak dapat diminum airnya dan seluruh hidupan mati. Ini contoh, ya, sebagaimana yang terakam di dalam Al-Quran. Yang tidak terakam dalam Al-Quran, kalau kita lihat wabak ini bukan yang baru. Sebelum kenabian, Nabi dilantik menjadi Rasul pada tahun, kalau saya sebut Hindia, 12 Rabiul Awal. Tahun gajah tak aci. Tahun berapa tu? Kan? 641 lah. Apa lagi? 5, 7, 1. Masa periksa dulu ingat? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bila sebut tahun gajah, semua tahun gajah, tapi saya nak tahu tahun berapa, supaya bila ada peristiwa-peristiwa yang kita tahu berlaku dalam tarikhul Islam, dalam sejarah Islam, kita pun boleh relate. Oh, masa ni umur Nabi 3 tahun. Ya? Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. 622 Masihi bersamaan tahun pertama
Hijrah 622 Masihi, umur Nabi berapa? Nabi lahir 570, ada yang kata 571, lebih kurang. Tengok, la ilaha illallah. 622 tolak dengan 570 lah, nak suruh senang. 52. Umur Nabi semasa ditinggalkan oleh Khadijah berapa? 51, ada kata 52. Maknanya peristiwa hijrah itu selepas baru saja kematian Khadijah, tapi ialah adalah perselisihan daripada segi tarikhnya, ada tahunnya begitu begini sedikit. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu semuanya tentang dia. Ya, sebagaimana kita cinta pada suami kita, kita tahu semua tentang dia. Dia pun tahu semua tentang kita. Kan? Sebelum orang tahu, kita tahu dah tentang dia. Dia pun sama. Sebelum orang tahu, dia tahu tentang kita. Jadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita boleh relate sejarah Islam dengan Nabi pada masa itu di mana, di Mekah atau di Madinah, umur berapa masa itu, Khadijah masih ada atau tidak, masa itu Nabi berkahwin sudah berapa orang. Ya, masa itu ya, kita jadi seronok belajar. Jadi wabak yang pertama yang terbesar dalam dunia ini berlaku pada tahun 541 Masihi. Nabi dah jadi Nabi belum lahir pun. Ya, 541 Masihi. Wabak Justinian itu namanya. Ya, yang berlangsung selama 7 tahun dan mengorbankan 100 juta manusia. Besar. Ya, mungkin teknologi perubatan, mungkin kajian belum ada, belum cukup. Jadi datang wabak, mati je lah. Kalau kita ingat Ibunda Khadijah, Ibunda Aminah, bintu Abdul Wahab, bonda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal dunia dan dikebumikan di mana? Abwa. Ya, pergi bawa Nabi ditemani oleh Ummu Aiman, pengasuh dia, bawa Nabi nak pergi ziarah kubur ayah ni. Pasal Nabi masa itu umur berapa? Banyak soalan. Nak boleh jemput saya mari. Kak orang kata jangan jemput, dalam soalan banyak. Ya, 4 tahun masa itu. 4 tahun Aminah bawa temannya, Ummu Aiman masa itu bawa pergi, tapi dalam perjalanan balik selepas itu demam je. Ya, Ibunda Aminah demamnya, tetapi kerana dalam perjalanan, lepas itu mungkin ubat-ubatan tak macam kita hari ini, ini ikhtiar, ya, semuanya adalah suratan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meninggallah Aminah dalam perjalanan dan hampir ke Abwa, pada masa itu dikebumikan di Abwa. Ya, jalan di pertengahan antara Madinah dengan Mekah. Kalau kita naik bas daripada Mekah ke Madinah tu, kita memang lalu Abwa. Dia adalah tanah dusun di situ. Ya, memang kebanyakannya musafir pun kalau nak berhenti berehat, berhenti di Abwa. Ya, di satu bandar kecil. Jadi balik kepada kisah wabak ini, 8 tahun dia berlangsung dan akhirnya hilang. Macam mana boleh hilang? Ada vaksin apa masa tu? Tahun 549 dia hilang. Apa vaksinnya? Apa yang dibuat? Bagaimana SOP-nya sampai boleh hilang? Tiba-tiba hilang. Dan hari ini pun tidak pernah wujud lagi wabak itu. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hilang itu mungkin kerana ramai manusia sudah kembali beriman kepada Allah pada masa itu. Nabi Muhammad tak adalah, tak payah beriman dengan Nabi Muhammad. Tapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui agama-agama samawi. Ya, jadi itulah benda yang tidak mustahil. Ya, tetapi kalau orang menilai sesuatu itu melalui ukuran mata, tidak melalui ukuran jiwa, maka dia kata hilanglah kalau kita
Itu betul. Hilang kalau kita makan ubat je. Hilang kalau kita ada vaksin sahaja. Hilang kalau kita jaga perjarakan sahaja, pakai topeng sahaja. Makanya orang yang tidak solat, dia tetap tidak solat. Tapi dia jaga jarak. Yang tidak puasa, tetap tidak puasa. Tapi dia pakai topeng. Kan? Jadi sekarang kita nak mengajak manusia ini jaga semua SOP-nya, tetapi jangan lupa untuk kembali beriman, meninggalkan kemungkaran. Hak tu yang tak ada dalam SOP. Ya, jadi ini SOP jiwa. Ya, untuk orang yang ingin menjadikan ujian ini sebagai rahmah. Kemudian selesai wabak Justinian 8 tahun, datang pula wabak yang kedua disebabkan kutu. Tahun berapa? 1346 hingga tahun 1353. Berapa tahun? 7 tahun. 200 juta manusia meninggal dunia dan digelar wabak ini sebagai Black Death, kematian hitam. Benda yang besar. Hitam tu menggambarkan sedihnya, ya, satu dunia ini ramai 200 juta. Covid berapa ramai dah meninggal? Ya. Hampir 1 juta yang melibatkan 196 buah negara. Ya, kita duduk Malaysia ni kita rasa selesa sikit sekarang ni, boleh mari kuliah duha lah, boleh beraya lah, boleh korban lah, boleh pergi shopping lah. Ya, tempat lain makin teruk. Ya, bahkan mungkin tidak tahu lagi macam mana untuk mengawalnya, berserah saja. Ya, tapi berserah tanpa kita berikhtiar untuk kembali taat kepada Allah, itulah yang tidak membantu kita untuk hilang daripada ujian ini. Kemudian yang ketiga datang pula pada abad yang ke-18 hingga abad yang ke-20, satu wabak yang disebut cacar air ataupun smallpox. Ya, 56 juta manusia meninggal dunia. Dan smallpox ini merebak melalui udara, iaitu bersin dan batuk. Lebih kurang sama macam COVID. Ya, 56 juta orang mati. Selesai setelah puluhan tahun. Ya, datang pula yang keempat disebut Spanish flu. Selsema Spanyol. Bukan asalnya daripada Spanyol. Ya, tetapi ada historinya, ada sejarahnya kenapa digelar Spanish itu. Ya, tahun 1918 40 juta manusia meninggal dunia kerana Spanish flu. Lepas tu hilang wabak ni. Ya, kemudian akhirnya 35 juta manusia meninggal dalam 35 tahun yang lalu setelah satu penyakit baru muncul. Bukan wabak. Wabak jugalah, bolehlah disebut wabak. Tapi kita tahu yang ianya bukan penyakit berjangkit dengan udara, dengan sentuhan. Penyakit apa? HIV AIDS. Dia berjangkit melalui sentuhan-sentuhan di tempat-tempat tertentu. Kalau bersin mungkin tidak, kalau batuk mungkin tidak, sebab dia bukan melalui udara. Ya, tetapi akhirnya senyap. Sehinggalah 2019 ini akan terpatri dalam sejarah. Ya, untuk orang yang ingin mengetahui tentang wabak yang pernah berlaku dalam dunia ini, COVID-19 akan masuk dalam sejarah selepas AIDS tahun 2019, dan ini adalah satu perkara yang besar. Tak usah ceritalah wabak SARS lah, Ebola lah, wabak apa lagi, H1N1, MERS, itu semua kecil tu. Ya, tidak dikira sebagai pandemik. Tapi COVID-19 ini benda yang besar. Jadi, puan yang dirahmati Allah sekalian, saya teringat apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran. Ya, bila mana Allah menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da
fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apa tu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kepada tali Allah seluruhnya. Ya? Dalam apa? Ya, ayat ni. Ya. So ini ayat supaya kita berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'. Walaupun tali itu ada banyak ulama menterjemahkan sebagai perintah Allah. Ada yang kata tali itu sebagai hubungan manusia dengan Allah, tapi ia berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikut apa Allah suruh, tinggal Allah larang, itu je. Ya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai, ya, jangan banyak sangat fokus kepada perbezaan. Ya, lihat di mana persamaan. Ya, cintakan silaturahim. Ya, selesaikan masalah sikit-sikit tetapi raikan persamaan yang besar. Itu yang Allah nak. Wa dzakuru ni'matallahi 'alaikum, ya, dan janganlah kamu dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu, idz kuntum a'da, ketika kamu bermusuh-musuhan. Masa dulu, masa pernah bermusuh dulu, ya, pernah ingat tak ya nikmat Allah, apa yang berlaku dulu? Fa'allafa baina qulubikum, Allah kembalikan, menyatukan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kerana itulah engkau kembali bersaudara. Maka janganlah lagi bercerai-berai, janganlah lagi bermusuh-musuhan. Ya, sebab yang memberi nisbah kepada kisah Fir'aun dan Nabi Musa itu ialah kerana tidak mau berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak nak pegang? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ya, bukan senang kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nak menyatukan manusia pada zaman baginda Rasulullah yang asalnya perangai macam mana? Macam Fir'aun ni perangai. Ya, pengikut Fir'aun pun teruk perangainya. Macam itulah manusia yang Rasulullah kena hadap semasa nak mengajak mereka kepada Islam. Ya, di Mekah Rasulullah menyebarkan dakwah selama berapa tahun? 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Di Madinah siapa penduduk asalnya? Aus dan Khazraj. Mereka ini asalnya dari mana? Dia bukan asalnya di Yathrib atau Madinah. Dia daripada tempat lain. Dia mari ke Madinah. Daripada Yaman. Aus dan Khazraj daripada Yaman. Asalnya dia bukannya berpecah, Aus satu, Khazraj satu, tidak. Asalnya dia adalah daripada satu susur galur, satu ibu. Daripada Yaman ni satu ibu saja. Tapi kerana dia ada sedikit perbalahan adik-beradik, akhirnya dia berpecah. Jadi dia jadi dua puak yang berbeza. Ya, jadi dua puak yang berbeza ini, Aus dia kecil sikit, Khazraj lagi besar. Dan bila dia kecil, pengaruh dia pun kecil. Yang Khazraj ini pengaruhnya besar. Ada satu golongan lagi yang tinggal di Madinah selain daripada Aus dan Khazraj ini, iaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini pun orang baru sampai ke Madinah, bukan asal di situ. Ya, jadi dia ni Yahudi mengambil kesempatan. Tengok Aus ni kecil, Khazraj besar. Ya, Yahudi agak-agak dia nak pergi ke mana? Yang besar. Dia tak pergi ke besar sebab dia rasa Khazraj ini adalah saingan dalam perniagaan. Yahudi pun kuat berniaga, yang dia ni pun Khazraj ini kuat berniaga. Jadi dia kata tak naklah baik dengan pesaing. Jadi dia nak memperkasakan kaum Aus yang kecil itu.
Ya, jadi Aus ni dia lebih akrab dengan Yahudi. Ya, sampai dia belajar tentang Tuhan, tentang Nabi daripada Yahudi. Jadi dia lebih banyak di situ. Sebab itu bukan sahabat, antara yang paling awal memeluk Islam di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, 10 orang daripada kaum Khazraj, 2 orang daripada kaum Aus. Sebelum Nabi sampai ni, yang 10 dan 2 ni lah yang bantu Nabi, yang tawarkan tempat tinggal, yang tawarkan harta, tawarkan itu, kenderaan dan sebagainya. Yang inilah lama-lama jadi banyak, jadi besar. Dan Nabi pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, tengok Allahai, nak bawa orang Mekah datang macam mana, sama-sama dia di sini pun bergaduh. Kan? Nak bawa muhajirin macam mana, yang duduk dalam tu pun bergaduh. Jadi apa yang Rasulullah buat? Nak mempersaudarakan mereka ini. Ya. Nak hilangkan perangai Fir'aun tadi tu. Ya, macam mana Rasulullah buat? Agak-agak. Kita ni pun dalam aura merdeka lagi ni kan. Kita perlu juga menakuli bagaimana dalam kehidupan kita di dunia ini semasa ini berkait dengan apa jua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sebenarnya. Nabi membina kontrak sosial. Pernah dengar social contract? Kontrak sosial. Dia bukan ada kontrak macam kita nak beli kereta, beli rumah, tidak. Tetapi perjanjian antara kaum yang difahami untuk kita mendahulukan keamanan sesebuah masyarakat dan mengenepikan hak-hak sendiri. Ya, hak-hak manusia ni kita ketepikan dulu sebab kita ada satu benda yang lebih besar. Dan benda itu adalah keamanan dalam sesebuah negara. Jadi Nabi kata, okeylah, kalau dengar Aus, dia kata begini, dengar Khazraj, dia kata begini, apa sahaja, apa kata kita duduk, bincang, kita cari titik persamaan, jadi kita bekerjasama di mana yang sama itu. Yang berbeza itu kita kebelakangkan. Jadi Nabi pun mulalah nak membina perlembagaan Madinah yang disebut Mushaf, atau putih sebut Medina Charter, Piagam Madinah. Piagam Madinah tu kalau kita di sini dia macam apa ya? Syarat nak bina sebuah negara mesti ada perlembagaan persekutuan. Syarat Nabi menubuhkan sebuah negara yang bernama Madinah itu mesti ada perlembagaan. Jadi Nabi pun buat perlembagaan Madinah. Nabi buat, dalam tu Nabi sebut ada berapa perkara dalam perlembagaan Madinah. Tak pernah dengar? Ya, pernah. 47 fasal ataupun 47 perkara. Kalau perlembagaan persekutuan Malaysia ada berapa perkara? Rakyat Malaysia wajib tahu supaya dia tahu apa dia boleh buat, apa dia tak boleh buat sebagai rakyat Malaysia. Kalau dia tak tahu, maknanya dia bukan rakyat Malaysia. Pergi tempat lain. 183 perkara. Piagam Madinah ada 47 perkara. Jadi dia bahagi pula 2. Bahagian 1, bahagian 2. Ini cerita Nabi ni. Dia nak jaga supaya tali Allah itu dipegang. Ya. Nabi pun perkara pertama Nabi sebut ketua adalah Nabi Muhammad. Nombor 2 Nabi sebut Islam adalah berbeza daripada agama lain. Jadi jangan takwilkan, jangan pertikaikan. Kenapa Islam begini-begini, kenapa begini-begini, tak boleh pertikai sebab ini kepercayaan orang yang beragama Islam. Itu perkara yang kedua. Perkara ketiga sehinggalah perkara ke-12.
Dalam piagam Madinah, Nabi nak menyatukan Aus dan Khazraj. Dulu Nabi tulis dalam tu, Nabi kata jangan berbunuh-bunuhan. Sebab masa dulu kalau dia bergaduh, dia tidaklah komen di Facebook. Dia bergaduh macam mana? Dia bunuh terus. Jadi apa yang disebut dalam Facebook pula, dalam piagam Madinah itu tentang jangan bunuh kaum, mula-mula Nabi sebut Bani Arif, Bani Al-Harith, Bani Arif Nabi sebut jangan bunuh kaum lain. Kalau bunuh kaum lain maka Bani Arif akan membayar diat ataupun wang darah. Berapa harga wang darah itu, berapa nilainya? Dulu saya pernah sebut, saya rasa kalau tak ingat. 100 ekor unta. Berapa yang jantan? Berapa yang betina? 40 ekor mesti bunting. Ini hak kita kena tahu lah ni. Ya? 30 ekor lagi mesti umur 2 hingga 3 tahun. Dan 30 ekor lagi mesti umur 4 hingga 5 tahun. Mana nak cari? Mana aku tahu. Sebab tu jangan bunuh orang. Kan? Nak kata nyawa itu adalah hak setiap manusia yang lahir ke dunia dengan selamat. Jadi tak ada siapa yang boleh ambil nyawa dia. Allah aja yang boleh ambil. Semua tidak boleh bunuh dia tanpa hak. Tak boleh kalau masuk askar mati pula dalam kem askar. Tak boleh masuk hospital. Masuk hospital ramai orang mati. Mana boleh kata tak boleh mati. Tapi itu maknanya mati dalam keadaan fitrahnya. Ya, bukan kerana dibunuh tanpa hak. Jadi balik kepada kisah ini tadi, Nabi sebutlah dalam perkara 3 tentang Bani Arif, kemudian sebut Bani Al-Haris, kemudian sebut Bani Sa'idah, kemudian sebut Bani Jusham, kemudian sebut pula Bani An-Najjar, kemudian sebut pula Bani Auf, kemudian sebut pula Bani Amru bin Auf. Ya, semuanya Nabi sebut satu-satu supaya jangan bunuh, jangan bergaduh. Itu dalam perlembagaan. Kemudian barulah masuk perkara yang ke-24. Nabi cerita tentang hubungan antara Aus dan Khazraj dengan Muhajirin. Muhajirin itu datang dari mana? Datang dari Mekah. Ansar itu siapa? Apabila Aus dan Khazraj itu berbaik, disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lagi digelar Aus dan Khazraj tetapi digelar Ansar. Jadi sekarang tak ada Aus dan Khazraj, ada Ansar dan Muhajirin, dan masya-Allah mereka hidup dengan aman damai. Kemudian macam mana pula nak hadap Yahudi? Kan ada tadi satu Yahudi. Macam mana nak hadap Yahudi? Dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi juga disatukan dengan masyarakat Ansar dan Muhajirin melalui piagam Madinah. Duduklah elok-elok, aman dan damai. Dan akhirnya dalam piagam sebut orang bukan Islam tidak boleh mengganggu urusan orang Islam. Orang Islam tidak mengganggu urusan bukan Islam. Ada hal-hal yang kita hormat, ada hal-hal yang kita tak boleh melampaui batasan. Jadi semua menghormati piagam yang Nabi buat. Hiduplah mereka dengan aman dan damai sehingga sampailah Islam ke tanah Melayu. Sampai pada kita Islam ini. Ya, kalau tidak kita tengok dari susur galur geografi, macam mana boleh sampai? Ya, daripada Madinah itu boleh sampai ke tanah Melayu, negeri mana mula-mula sampai? Orang Kedah kata Kedah, orang Kelantan kata Kelantan, orang mana sudah sampai? Mungkinlah ya kalau yang kata Melaka, tetapi banyak dari sudut bukti-buktinya di Terengganu dan di Johor. Ya, di Johor pun daripada
Ottoman Empire yang kita nampak dia memberi bukti-bukti secara tidak langsung. Ada satu buku yang disebut sebagai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sampai ke negeri Johor, dan itu menjadi rujukan untuk membina hukum kanun negeri Melaka. Oh, kalau cerita sejarah tak habis kita hari ni kan. Tetapi seronok disebabkan kebersamaan itu. Kita pun rasa, oh dari situ asal kita ni, sebenarnya dari situ kita menerima agama, dari situ akhirnya kita sama-sama berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permulaan kita memahami tentang wabak itu untuk saya mengajak kita sama-sama untuk berfikir dan bermuhasabah. Ya, ujian penyakit ini bukan sekadar ujian yang secara surface sahaja, tidak. Dia adalah ujian kepada orang-orang yang menderhakai Allah, yang mana ia telah berlaku sebelum kenabian lagi. Ya, sehingga berlaku secara berterusan. Jadi apa yang disebut oleh Fir'aun antaranya ialah musibah-musibah itu datangnya daripada perbuatan Nabi Musa dan pengikut-pengikut. Walhal jelas ia adalah daripada perbuatan Fir'aun dan pengikut-pengikut. Jadi perempuan sekalian, tidak ada musibah yang boleh menimpa manusia tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita hadapi hari ini adalah semuanya dengan izin dan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menjadi azab kepada, ataupun jadi musibah, jadi azab kepada sesiapa sahaja, tetapi dia menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Ya, jadi itulah yang disebut annahu kana azaban yab'asuhu Allah Ta'ala ala man yasha faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Ya, ini yang Rasulullah sebut. Azab kepada orang yang sesiapa sahaja rasakan ianya sebagai azab, tetapi kepada orang yang beriman dia menjadi rahmatan lil mukminin. Ya, dan itu adalah kerana kita bersabar dan kita redha dengan takdir baik dan takdir buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kerana itulah kita akhirnya diampunkan Allah. Ya, jadi dalam kehidupan kita hari ini, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sesuai dengan aura merdeka, jadi saya sentuh sedikit tentang apa sahaja yang pernah menjadi ujian kepada kita di tanah air kita sendiri. Ya, semasa kalau Rasulullah membina piagam Madinah untuk membina Madinah, di negara kita juga pemimpin-pemimpin terdahulu membina perlembagaan persekutuan untuk membina Malaysia. Ya, siapa yang bina perlembagaan itu? Akhirnya kerajaan pada masa itu menubuhkan satu Suruhanjaya bebas yang sebenarnya lebih dikenali Suruhanjaya RAID. REID. Pernah dengar kan masa dulu kita belajar-belajar, tetapi ini refleksi kepada Piagam Madinah yang saya nak bawa. Dan kenapa RAID? Sebab ketua Pesuruhjayanya bernama Lord William RAID, iaitu seorang hakim Mahkamah Rayuan Britain. Dia yang mengetuai jawatan kuasa. Ahlinya ada lagi 4 orang. Seorang daripada India, seorang daripada Pakistan, seorang daripada Britain, seorang daripada Australia. Jadilah 5 orang. Dia duduklah mesyuarat. Dia mula merangka pada bulan 3 1956 nak bina Malaysia ni, nak letak agama apa sebagai agama persekutuan, ya, nak letak apa definisi Melayu, nak letak apa definisi Islam di Malaysia, semua nak letak ni. Ya, jadi akhirnya bila bincang, dia kata tak jadi kalau kita bincang 5 orang. Kita kena tanya pendapat rakyat di sini sendiri. Jadi akhirnya dia kata kami boleh menerima memorandum, hantar pada kami apalah yang rakyat nak. Jadi rakyat pun hantar 131 memorandum kepada Pesuruhjaya. Hantar 131 dalam tempoh 3 bulan, Jun, Julai, Ogos. Ya, dan mesyuarat dibuat selama 118 kali. Sebanyak 118 kali dalam tempoh 9 bulan. Akhirnya siaplah rangka perlembagaan Malaysia. Ya,
ada sikit CP-CP ikut Perlembagaan Madinah, sebab wakil daripada Pakistan dalam Suruhanjaya Raid itu memang merujuk kepada piagam Madinah. Jadi dia pun duduk bincang-bincang, tengok apa yang rakyat nak dalam memorandum begini. Ada orang Melayu hantar, ada orang India hantar, ada orang Cina hantar, macam-macam. Ya, dan akhirnya setujulah. Dan 195 perkara disebut dalam perlembagaan. Ya, Perlembagaan Madinah tadi ada berapa? Ingat dah tu sampai mati. InsyaAllah. Supaya orang kata kita ni tahu semua benda. Tapi takkanlah tentang piagam Madinah, tak tahu lah, kita nak tahu. Jadi 195 tadi angkat kepada jawatan kuasa kerja. Jawatan kuasa tengok, angkat kepada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja tengok, buat pindaan sikit-sikit begitu begini, hantar kepada Majlis Perundangan. Majlis Perundangan pun isytiharkan penerimaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 bulan 8, 15 hari bulan. Akhirnya yang dipersetujui bukan 195, dia jadi 183. Tadi saya sebut 183 kan? Jadi 183. Apa yang kena buang? Apa yang dipindah? Antara perkara utama adalah bahasa. Cadangan asal Suruhanjaya Raid bahasa Melayu, Cina dan Tamil boleh digunakan dalam Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Ya, tapi bila dah nak sampai ke Majlis Raja-Raja dan nak sampai kepada Majlis Perundangan, pindah. Hanya bahasa Melayu saja boleh digunakan dalam Parlimen dan DUN. Tapi bahasa Cina dan Tamil boleh guna dalam sekolah rendah sebagai bahasa pengantar. Sampai hari ini. Itu yang dipersetujui secara tolak ansur mengikut cara Nabi tu. Tolak ansur tu sebab nak dengar, kita tak boleh tak bagi langsung tapi bagi kadang sikit, macam mana ya. Jadi akhirnya yang kedua selain bahasa, isu agama pula. Agama dicadangkan adalah agama Islam. Sebab itu jawatan kuasa Suruhanjaya itu daripada India dan daripada Pakistan itu untuk memberi pandangan dari sudut perlembagaan Pakistan yang sudah berasaskan Islam. Dia pun kata cadang Islam agama persekutuan sudah. Jadi ketua agama tak boleh bagi pada raja lah, sebab raja bidang kuasanya negeri. Kalau persekutuan nak bagi pada siapa ketua agama? Jadi duduk bincang lah sekali, tak apa. Islam tetap agama persekutuan tetapi raja-raja negeri kekal menjadi ketua agama dalam negeri. Dan apa jadi pada agama lain boleh diamalkan di negara ini dengan aman dan harmoni. Boleh menganuti agama lain, boleh mengamalkan agama lain, tapi tidak boleh sebarkan kepada Muslim. Itu dipersetujui. Cantik tak? Cantik. Lepas itu apa lagi yang ketiga? Keistimewaan orang Melayu. Jadi dalam perlembagaan cadangan asal, orang Melayu diberi pelbagai keistimewaan. Tetapi untuk 10 tahun pertama. Selepas itu, boleh dipertimbangkan untuk dipindah, diubah, dikurangkan, dibuang dan sebagainya. Tapi bincang tak boleh macam tu. Ya, hak orang Melayu boleh dipindah, diubah bila-bila masa dengan perkenan yang di-Pertuan Agong. Dan akhirnya alhamdulillah tidak sangat mengganggu sehingga hari ini hak istimewa orang Melayu itu. Jadi saya bawa ini contoh bagaimana kita melihat cara Nabi dengan cara sejarah penubuhan negara ini yang sepatutnya tidak menjadi alasan kenapa kita tidak boleh berpegang kepada tali Allah. Jangan jadikan apa yang berlaku dalam negara kita, sebab itulah datang COVID. Sebab tidak berpegang pada tali Allah. Sebenarnya dah cuba sedaya upaya, tetapi yang mungkin tidak berpegang kita. Tak jaga solat kita, jaga solat orang. Tak. Kan macam mana? Tak jaga puasa kita, duk jaga puasa orang. Tak jaga suami kita, duk jaga suami orang.
Tak jaga isteri kita, jaga isteri orang. Tak jaga anak kita, jaga anak orang. So macam mana? Itulah antaranya yang kita tidak berpegang kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perempuan yang dirahmati Allah sekalian, selesailah perlembagaan persekutuan. Merdekalah kita. Aman damai sehingga tahun berapa? Tahun 1969 bulan 5 13 hari bulan. Apa jadi? Siapa yang sempat? Ramai yang sempat. Saya tak lahir lagi tahun 69 tu. Awal 70-an pun belum lahir lagi. Jadi tidak begitu menghayati, apatah lagi merasai. Tetapi kerana cintakan negara, ya, kerana kita nak pastikan kita boleh hidup dalam sebuah negara yang kita boleh berpegang kepada tali Allah sampai bila-bila, maka saya kena faham sejarah supaya saya menghargai susahnya untuk berada di sini pada hari ini dalam keadaan aman. Jadi saya tengok, saya cerita pada anak-anak, saya cerita pada pelajar-pelajar saya yang kebanyakannya generasi Z. Ya, akhirnya dia pun tahu, nak suruh baca dak lah. Ya. Jadi amanlah sehingga 69 selepas 12 tahun merdeka. Apa jadi? Apa rusuhan kaum? Kalau selalu pergi shopping Jalan Tar tu, dekat Jalan Dangwangi, dulu namanya Jalan Campbell. Ada satu kedai kasut dulu. Apa nama? Nama Campbell juga rasanya, tapi macam dah tak ada, tahu lama dah tak pergi. Ya, dan sehingga hari ini pun tempat itu masih sinonim sebagai tempat ataupun poin yang utama untuk mengadakan rusuhan. Dia bermula tahun 69 itu. Tengok bangunan terbakar, kereta terbakar, orang pun dibakar. Ya, berapa orang yang mati? 300 orang yang meninggal dunia dan 1000 orang cedera kerana peristiwa 13 Mei itu. Dan apa yang berlaku? Negara darurat. COVID-19 kita darurat atau tidak? Belum. Kita cuma dikawal pergerakan. Ya, tak boleh keluar. Seorang aja macam tak percaya je seorang keluar masa tu. Percaya ke ada ketua rumah interim? Masa tempoh PKP tiba-tiba dia jadi ketua rumah. Sebab ketua rumah yang boleh keluar. Dia tahu dah kalau suruh suami keluar beli halia, dia beli lengkuas. Suruh beli tepung pulut, dia beli tepung beras. Betul kan? Ramai setuju. Mana betul lah tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Lepas tu mungkin kalau orang perempuan dalam perjalanan nak pergi kedai tu ada benda dia ingat. Tu pun tak ada. Sabun basuh pinggan. Tak ada. Okey, klorok pun habis, kita pun beli. Kalau suami kita fikir tak yang tu? Kalau kita tulis 10, kalau 10, kalau dia beli 3, sebab tak jumpa katanya, habis. Ya, jadi itulah. Minta maaf lah mengumpat sikit-sikit. Tapi ramai setuju, saya pun tak tahu. Jadi, belum darurat. Kita tak darurat yang kedua, tak ada. Darurat kita cuma kali pertama itulah yang berlaku. Ya, sehingga akhirnya tak ada dah kerajaan pada masa itu dan ditubuhkan satu majlis gerakan negara sementara untuk mentadbir. Sebab kita tak boleh tinggal negara tak ada mentadbir ni. Jadi boleh tak tubuhkan satu majlis sementara untuk mentadbir? Boleh. Perlembagaan persekutuan kata boleh. Jadi tubuhlah majlisnya, ya, tubuh majlis dan akhirnya macam mana nak buat ni supaya orang Melayu kembali bersatu dengan orang yang tidak Melayu, supaya mereka saling menghormati, supaya mereka saling percaya, supaya mereka mengikut perintah Allah. Allah tak suruh kita bergaduh. Allah tak suruh kita menghasut. Allah tak suruh kita banyak melihat perbezaan. Jadi tubuhlah Akta Hasutan 1970. Peristiwa itu 69. Akta Hasutan keluar tahun 70. Kenapa? Undang-undang mengharamkan hasutan. Sebab kerana hasutan itu manusia bergaduh. Covid pun sama. Ada pula yang menghasut. Tak boleh pergi masjid, itu tanda apa tu?
Tanda agama sudah hilang di negara ini. Agama dah hilang dah. Pasal tak boleh pergi masjid. Kalau di pasar boleh dekat-dekat, dalam masjid tak boleh dekat-dekat. Maknanya masjid ini apa? Tempat pasar boleh pergi ramai, di masjid tak boleh ramai. Maksudnya masjid ini apa? Jangan datang ramai-ramai. Ini unsur-unsur untuk menghapuskan Islam di masjid, contoh. Ya, walhal kita nak masjid lah yang menjadi contoh kepada semua orang, kepada semua tempat. Ya, supaya inilah yang dikatakan mengawal pergerakan mengikut panduan agama. Saidina Umar Al-Khattab dulu dalam perjalanan ke Syam, nak masuk Syam baru dikhabarkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, katanya jangan masuk Syam sebab ada wabak. Wabak apa masa tu? Taun Amwas, ya. Tak boleh masuk. Jadi Umar ni fikir sekejap, kita tak payah masuklah, kita patah balik. Tapi Abu Ubaidah kata dia nak masuk. Dan siapa Abu Ubaidah pada masa itu menjadi frontliners bersama dengan Muaz bin Jabal dan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, ramai lagi pada masa itu. Yang saya ingat siapa ya, saya tulis Suhail bin Amru, Yazid bin Abi Sufyan dan Syurahbil bin Hasanah. Dia 5 orang ini yang menjadi frontliner di Syria dalam masa wabak tahun Amwas ini, yang mengorbankan 25,000 orang di sana tahun 639 Masihi. Dan akhirnya 5 orang ini terkorban di sana. Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Syurahbil, Suhail dan juga Yazid, kerana wabak. Ya, tetapi adakah mereka ini sengaja menyerah diri? Sedang Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu melemparkan diri ke lempah kebinasaan. Kalau begitu habis doktor kita ni sengaja melemparkan diri ke lempah kebinasaan, betul tak? Polis kita sengaja melemparkan diri, tentera kita melemparkan diri duk jaga roadblock. Bukan, itu bukan sengaja melempar. Mereka membantu menyelamatkan keadaan. Jadi itulah yang berlaku pada Abu Ubaidah, yang membantu menyelamat. Sampai Saidina Umar ni bimbang, hantar surat kepada Abu Ubaidah di Syria suruh balik. Sebab dia sayang sangat kepada Abu Ubaidah. Banyak lagi KPI kita tak capai, kau balik dulu, jangan duk sibuk-sibuk sana, kata Umar. Bukan begitu ayatnya. Maksudnya begitu. Ya. Jadi Abu Ubaidah kata tak boleh balik kerana tuntutan tanggungjawabnya di situ. Jadi sehinggalah akhirnya Abu Ubaidah memang tidak pernah kembali lagi. Tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, apa yang berlaku kepada kita, kita perlu fikir, kita perlu muhasabah, kita perlu kaitkan dengan apa yang pernah dirakamkan dalam Al-Quran dan juga tentang apa yang pernah dirakamkan dalam sejarah Islam, supaya kita ni sentiasa jadi orang yang sentiasa menambah baik iman dan takwa dan kualiti diri. Kalau kita tidak cuba memahami, kita akan melalui COVID-19 ini tanpa apa-apa pengajaran. Kita akan lalui dengan pengajaran untuk sentiasa basuh tangan sahaja. Kita lalui dengan pengajaran untuk kalau selsema lepas ini memang nak pakai mask. Dulu-dulu tak, kan? Datang masjid, datang tempat orang ramai, kita selsema tak adalah bersin depan orang. Orang sebelah pun tidaklah rasa macam dia bersin tadi, aku nak pergi basuh tangan lah. Tak ada rasa, tapi lepas ni agak-agak cuba ya. Ataupun mungkin dalam keadaan-keadaan lain kita rasakan bahawa kenduri kahwin tak payah dah buat besar-besaran, bermewah-mewahan, ya. Apa yang berlaku hari ini kadang-kadang rasa macam mengembalikan kita kepada fitrah dan hukum agama. Ya, daripada kenduri hak besar-besar kat awal kan, dia jadi macam sederhana. Jadi daripada berhutang banyak jadi sikit tu berhutang lagi tu. Tak apalah, daripada banyak kepada sikit atau tak berhutang dah. Ya, daripada rasa nak menunjuk, hilang rasa menunjuk tu. Rasa macam nak selesaikan yang wajib sahaja. Jadi daripada banyak maksiat kepada tidak ada lah kalau boleh. Kalau kurang pun okey lah daripada banyak, ya. Jadi semua itu adalah untuk kita muhasabah dan alhamdulillah insya-Allah istiqamah.
ya, istiqamah dalam keadaan ini walaupun sudah berakhir apa jua wabak yang melanda dalam kehidupan kita, dan juga berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sebutkan tadi. Antara berpegang itu adalah hiduplah bersaudara. Memang kita bersaudara pun, ya, keturunan mana, negeri mana, campur mana pun, kalau pergi kepada hujungnya kita akan bertemu di Adam dan Hawa. Makanya kita adalah bersaudara, ya. Cuma tak tahu nak kata ni 15 pupu ke ataupun 115 pupu ke ataupun 200 pak saudara ke, tak tahu dah, tak reti nak cerita. Tetapi akurlah, apa jua bangsa, apa jua agama, apa jua kepercayaan, kita sebenarnya daripada satu susur galur. Sebab itu kita kena saling mengasihi, kita kena saling menghormati, dan kita kena saling mempercayai. Buanglah banyak-banyak prasangka yang ada sebelum ini, dan kalau Aus dan Khazraj itu boleh kembali bertaut membuang prasangka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ni dengan jiran kita apatah lagi, ya, dengan adik-beradik yang lama dah kita kecil hati tak bertegur, apatah lagi. COVID ini menjadi asbab mungkin untuk kita kembali bermaaf-maafan dan juga kembali bersaudara, insya-Allah. Jadi saya tak pasti kalau ada soal jawab, ada 1-2 soalan mungkin Kak Wak katanya 11.30 kan, boleh berhenti kan? Saya pukul 12 saya mesti berada di Yadim, Kompleks Islam Putrajaya. Jadi pukul 11 suku kita tamat. Saya masih ada lagi dalam 8 minit begitu. Kalau ada soalan-soalan saya persilakan. Ya. Wanita sahaja. Okey. Ataupun dalam keadaan sekarang ini, kalau dulu kita kata dalam rumah tak payahlah kita tutup aurat, ya, tapi sekarang dalam rumah pun kadang-kadang berjaga-jaga sebab telefon ada, ya, diambil gambar sekelip mata dah satu dunia boleh tengok kita dengan keadaan aurat terbuka dan sebagainya. Sebab itu bila kita bersama dengan orang-orang yang kita tidak percayai, kita mesti menutup aurat walaupun dia adalah seorang wanita, ya. Balik kepada soalan tadi, asas kepada saya bawa kias kepada walimah, ya. Kita bila dijemput hadir ke majlis walimah, kita wajib hadir, melainkan kita ada keuzuran yang tak boleh dielakkan, yang syar'i lah. Dia bukan kata malah jam teruk tu kalau pergi sana, ada kan. Kalau open house tu tak apalah, bukan walimah, tapi itu pun kita kena bagilah makluman sikit, minta maaf kita di sini-sini di luar negara dan sebagainya. Jadi kalaulah walimah itu kita wajib hadir, tapi boleh untuk tidak hadir sekiranya bercampur dengan kemaksiatan. Maka kita panjangkan kepada reunion punya majlis ini, boleh tidak hadir jika ada kemaksiatan. Tapi kena faham maksiat itu apa dan bagaimana. Kalaulah semua orang perempuan, boleh tak karaoke? Boleh. Saya ni kalau semua perempuan ni, saya nak karaoke ni. Itu pun kalau tak rakam. Kalau rakam saya tak mau, ya. Jadi contohnya itulah. Jadi secara khususnya kalaulah kita rasa tidak selesa sebab dunia hari ini semua itu terakam, nanti orang share video, nanti begitu begini, maka lebih selamat kepada agama dan kepada maruah diri untuk kita tidak hadir. Maka tak apa untuk tidak hadir, dengan syarat kita tahulah bentuk maksiatnya itu, ya. Jangan kita ingat telefon tak boleh bawa, dah bagi syarat tak boleh share dengan orang luar, ada tari menari. Kalau rasa macam boleh je. Pada saya bukan masalah tari menari itu haram, masalah yang haramnya ikhtilat.
pergaulan bebas, ataupun bila dah sampai waktu solat, tidak solat sampai habis waktu, ataupun kalau ada minuman keras, ataupun ada unsur-unsur maksiat yang bercampur. Bukan soal tari menari. Ya, kalau di rumah Kak Salwa nak menari dengan suami dia, kan? Let's rock gitu kan. Lepas itu begitu juga kalau undang-undang kita kata syarat kata lelaki tidak boleh berpakaian menyerupai wanita. Wanita tidak boleh menyerupai lelaki. Mengikut uruf kita lah. Maknanya kalau kita kata saya pakai kain tapi kita pakai kain pelikat. Kan? Lepas tu kita kata saya pakai baju kurung tapi kita pakai baju kurung orang lelaki, baju Melayu lah kalau bahasa kita, baju kurung orang lelaki, lepas tu kita pakai kain pelikat. Kalau orang tengok ini adalah dari sudut uruf, iaitu budaya dan adat, ini pakaian lelaki tapi kain. Sekarang ini dia bukan masalah kain, dia masalah apa yang difahami daripada pemakaian itu. Jadi kalaulah orang lelaki nak pakai baju kelawar, ya contoh, ya, boleh tak? Comel Kak Wah, try. Dia nak pakai baju kelawar dalam rumah. Masa PKP pula tu. Kan? Allah hai, boringnya memang betul, tak ada kerja lain ke? Ya, pakailah dia baju kelawar dalam rumah. Ada tak pegawai agama datang tangkap sebab menyalahi kanun jenayah syariah Selangor berpakaian wanita? Ada? Tak ada, sebab dia tak keluar rumah, dia tidak menyebabkan kemudaratan dalam masyarakat. Yang menyebabkan kemudaratan masyarakat itu yang tak boleh. Jadi kalau baju kelawar, kalau orang duduk flat, dia turun bawah ada kedai runcit nak beli nak beli garam satu je, dia pun tak ada orang ni kan, tak ada orang ni, malah nak tukar baju, dia pun marilah pinjamlah baju kelawar sekejap je sarung, dia pun turunlah pakai. Tiba-tiba sampai ke bawah, kena tangkap dengan pegawai agama. Tak boleh nak buat apa, memang undang-undang benarkan itu berlaku sebab dia berada di tempat awam dah. Itu pun kena takrifkan lagi apa yang disebut mengganggu ketenteraman awam. Pakai baju kelawar mengganggu. Orang lelaki pergi kedai runcit pakai baju kelawar mengganggu ketenteraman awam tidak? Jadi semua nak tengok, itu mengganggu. So, sekarang ni mengganggulah kalau tengok saya ni. Tak, dia macam ni. Istilah itu kalau sekiranya ada orang melapor kepada pegawai penguatkuasa agama, maka itu laporan itu sudah dianggap sudah mengganggu ketenteraman awam. Kalau tidak ada laporan, tidak mengganggu. Sebab itu kalau di Facebook tak pakai baju pun, orang tidak melapor, maka tidak mengganggu. Tengoklah belaka. Puas-puas. Ya, tak ada laporan. Jadi tidak dikira sebagai mengganggu ketenteraman awam. Jadi itulah dari sudut perundangannya. Cuma balik kepada soalan tadilah. Ya, saya rasa kita perlu faham konteks dan konsep supaya kita tidak cepat sangat menghukum. Jadi bukan tari menari itu tak boleh. Kalau Kak Wah dengan suami dia boleh tari menari, tak ada masalah. Jangan ambil video dan share dengan grup masjid. Itu tak boleh. Itu dah jadi tak boleh dah, Haji. Ada lagi yang ya sila. Tidak, macam mana? Saya takut saya salah faham soalan. Untuk kembali kepada Allah dan sebagainya. Ya. Ya, lara itulah saya rasa mungkin kita rasa tidak sesuai buat masa ini untuk kita so kita kena berkabung lah macam tu lah ya. Pun juga kita perlu melihat konteksnya ya. Kalau kita katalah kita dah lama tak jumpa adik-beradik, PKP dulu kan, lama tak jumpa. Jadi kenduri raya haji tu kita naklah berkenduri. Kalau kenduri kita suka ke sedih?
bersukaria itu tidak menggambarkan kita lara. Ya, jadi kalaulah lara tu sampai ke satu tahap yang melampau hukumnya, iaitu tak solat, lepas itu membuka aurat, percampuran yang tidak ada batasan, lepas itu minum minuman yang haram, makan makanan yang haram, lepas itu mungkin kita tidak menjaga adab, moral dan nilai. Itulah yang menjadikan dia lara tu. Ya, kalau tidak, pada saya tidaklah kita ni nak kena termenung aja sampai habis COVID-19. Kan? Bersedih tidak digambarkan itu. Bahkan kalau wanita-wanita yang bercerai dengan suami dalam tempoh iddah, dia mesti macam mana berkabung? Dia ada dua perkara. Satu, dia berpisah kerana bercerai hidup. Yang kedua, dia berpisah mati. Yang berpisah mati tu dia menghadapi tempoh iddah selama 4 bulan 10 hari. Bagaimana keadaannya itu, dia tak boleh menghadiri keramaian, dia tak boleh gitu, dia kena pakai pakaian yang tidak berwarna kalau boleh, dia tidak boleh bersukaria, dia tak boleh jumpa orang ramai sangat, dia tak boleh berborak-borak sangat kerana suami meninggal ataupun ialah suami meninggal. Orang lelaki tak berkabung kalau isteri meninggal. Minta maaf je, jadi terpandang kat situ tengok automatik. Yalah, sebab kita iddah tu ada banyak tujuan, bukan berkabung semata-mata nak menyucikan rahim dan sebagainya. Jadi kalau bercerai hidup, kita bukan berkabung, tapi kita melalui tempoh iddah. Sama ada 3 bulan atau 3 kali suci atau mana-mana yang tersingkat. Jadi kita bukannya nak, ini kalau perceraian yang boleh rujuk, kita bukan kena termenung 3 bulan atau 3 kali suci. Kita kena sentiasa berhias. Cuma kita tidak boleh keluar rumah. Tujuannya apa? Dengan kita nampak cantik dan dengan kita nampak menarik, itu boleh menyebabkan suami ingin rujuk balik. Jadi itu pun berbeza tu ya. Jadi balik kepada soal kita dalam ujian dan dalam musibah ini, kalau kita dalam keadaan gembira, itu bukan bermakna kita ingkar perintah Allah, tapi kena tengok di mana. Kalau sedih pun kadang-kadang boleh ingkar juga. Sedih semayang tak, puasa tak, duk sedih gitu kan, sebab musibah ni itu pun tidak juga ya. Jadi kita Puan Danita tu bolehlah teruskan sebab dia kata muslimat saja. Pada saya, kalau tidak ada sharing video yang akhirnya bukan orang di situ aja yang tengok, nanti orang luar pun tengok, dia jadi tak boleh dah lah. Jadi nak bagi syarat tu payah. Sebab keadaan hari ni kita tak boleh nak halang orang daripada berkongsi, daripada apa. Kadang-kadang kita nak nasyid sikit ke, nak zikir sikit ke, dah pesan jangan rakam. Perok dalam YouTube masuk dah. Jadi tak ada lah, tak boleh dah lah. Jadi insya-Allah dengan dengan kita memahami sedikit ilmu dan perkongsian pada pagi ini, saya rasakan sama-samalah saya juga dengan puan-puan tuan-tuan sekalian, kita cuba memperbaiki diri. Tidak pernah kita rasakan kita lebih baik daripada orang lain. Kita sentiasa merasakan kita paling jahil di antara siapa yang kita kenal, dan kerana itu kita sentiasa cuba untuk meningkatkan ilmu dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih banyak-banyak Kak Wah dan juga Masjid Al-Falah USJ 9, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Minta maaf jika ada yang terkasar bahasa ataupun terlajak bicara, tidak ada niat melainkan mencari redha Allah semata-mata. Minta maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.